Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radayna billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita menyambung lagi kita punya kuliah geopolitik kita. Kita membincangkan tentang dunia Islam, Hadar al-Alamul Islami karangan Dr. Taufik Yusuf Al-Wa'i. Saya kira nota dekat tuan-tuan tu ujung dah pasal lah ujung-ujung dah kan. Dekat saya ni malam ni kita muka surat 102. Kat tuan-tuan tu lah muka surat berapa. Tak lama dah pasal kita ni nak habis. Alhamdulillah. Malam ni 102. Perenggan bawah sekali, perang selatan Lubnan insya-Allah. 113 noh. Lah 113. Tak banyak mana dah. Baik, kita mula insya-Allah pelan-pelan. Maka kita dah cerita dah hari tu, bulan-bulan sebelumnya, lama ni 2 bulan sebelum perang Yom Kippur 1973. Kita dah selesai dah membincangkan tentang kesan perang dia. Maka rentetan daripada itu kita nak sambung. Selepas perang 73, perang Yom Kippur tu, dia pergi kepada selatan Lubnan pula, krisis tu. Benda ni dia menarik pasal dia nak mai ke hari ni. Dia nak main kepada dunia hari ni, 102. Dia nak main ke dunia hari ni. Baik. Malam ni kita nak masuk perbincangan tentang Lubnan. Rentetan daripada perang tahun 73 di Yom Kippur itu. Maka perang Yom Kippur tu, maka dia nak main kepada, dia nak bawa pergi kepada Lubnan. Apa punca dia dan bagaimana? Rejim Arab menghalang mana-mana usaha penentangan dilancarkan daripada negara mereka. Ini poin mula dia. Bermaksud pasca 1973, Arab mula memikirkan tentang masa depan negara masing-masing. Mereka mula dalam fasa pembinaan negara mereka sendiri. Mereka mula menghadapi tentangan rakyat mereka sendiri. Peluang pekerjaan tak ada, ekonomi tak sempat berkembang, perang pula. Maka masing-masing mula merasakan ada yang mengambil keputusan tak mau campur dah. Sampai satu ketika kita dapat melihat yang perang cuma tinggal Mesir dengan Jordan. Sebelumnya Mesir dengan Syria. Sebelum tu ada Iran, ada apa semua. Kuat lama, kuat kurang. Lepas tu pasca 73 ni yang masih lagi ada semangat nak perang tu ada. Cuma dia tak mau perang di tempat sendiri. Dan saya fikir ini adalah perang moden ni macam ni saya rasa. Perang moden lepas zaman kita nanti ni dia macam ni. Iaitu kita akan elakkan perang di kawasan sendiri. Bukan kita lah, orang-orang yang berkuasa besar. Sebab tu dia menyerang. Ataupun kalau sama-sama besar, mereka akan cari lokasi yang lain yang mereka boleh berperang dan mengetes, mencuba senjata mereka di sana. Seperti yang berlaku di mana sekarang di Syria. Di Syria kita dah cerita dah. Syria bukan pertempuran antara askar dia dengan rakyat semata, tetapi pertempuran Amerika dengan Rusia, pertempuran Syiah dengan Sunnah, pertempuran Saudi dengan Iran, semua di sana. Syria menjadi open stadium, open arena untuk semua depa ni. Jadi sejarah berulang. Sebelumnya berlaku di Lubnan, kita akan cerita sekali lagi. Dan saya fikir kalaulah mudah-mudahan tidak berlaku lah, tetapi saya fikir Laut Cina Selatan pun dia nak jadi legutu. Saya takut lah pertempuran antara dua kuasa asing, tetapi medannya adalah kita. Kalau berlaku pertempuran sungguh di Laut Cina Selatan, sekarang ni tegang ni, lama dah tegang. Mudah-mudahan dia tegang legutu, dah habis gitu sajalah. Kalau berlaku pertempuran sungguh, mustahil kita yang tinggal berdekatan tak ada efek. Mungkin kalau minimal, kalau kita tak ada efek, diserang pun mungkin kita di sudut ekonomi, di sudut kapal-kapal tak boleh menghantar stok bekalan makanan. Pasal laluan perdagangan tu telah berlaku peperangan, maka kita akan berlapar. Sebab tu kita kena start menanam makanan kita sendiri. Baru ni isu telur tak ada. Telur tak ada, ayam tak ada. Wah harap tuan-tuan.
Lepas ada asar tu, kedai di kampung saya, tak mau sebut nama lah, sebut pun tuan-tuan tak tahu lah, tapi kedai kampung mereka letakkan syarat, bukan mereka letak, kerajaan kot, no? Seorang satu keluarga sepapan, gaduh kot tuan-tuan dengan tekan kedai tu. Pasal telur, gaduh pasal telur. Dulu Piramli sebut kan, pasal taik pun bergaduh ke? Ni pasal telur, gaduh. Tapi saya kenal 2-3 orang yang buat ayam, buat penternakan ayam, buat penternakan telur ni. Banyak tuan-tuan, dia berkata saya, banyak lah ustaz. Ada satu kawan ni, dia tak apalah, dia kerja kilang. Kilang ni dia memang proses ayam untuk satu kedai makan ayam yang besar kat Malaysia ni. Saya tak mau sebut nama, saya takut isu apa-apa kan. Tapi tuan-tuan faham lah. Dia kata kami ada je ayam stok, sedangkan kedai tu tak ada ayam. Ada je, cuma ada orang tengah yang tahan ni. Yang tahan, pasal tak tahulah, mungkin dia pun nak menuntut sesuatu daripada kerajaan dan sebagainya. Dia boleh buat tu. Kalau pegang ekonomi tuan-tuan, kerajaan pun dia boleh ugut tu. Tapi sebenarnya kita tak sedar kuasa yang ada pada kita. Begitulah rakyat. Rakyat dia tak sedar kuasa yang ada pada dia, sehingga dia tunduk kepada kerajaan. Kerajaan dia tak sedar kuasa yang ada pada dia, sehingga dia tunduk pada ekonomis, pada orang player ekonomi ni. Apa orang boleh ugut kan, sampai bekalan makanan stok boleh kacau. Jadi tu tak berlaku perang lagi tu. Ni kalau berlaku perang ni tak tahulah. Mudah-mudahan tak berlaku lah. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala tak berlaku lah. Kalau berlaku ni dekat dengan tempat kita sangat lah, tuan-tuan. Dan dia antara pertempuran sengit lah, Amerika dengan China kan. Tapi tengok dia berlaku di mana? Di sini. Begitu juga yang ni Israel dengan Palestin, tapi dia pun nak arah kepada Lebanon. Kita tengok rejim Arab menghalang mana-mana usaha penentangan dilancarkan daripada negara mereka. Ini kerana mereka takutkan tangan Israel yang panjang, bimbangkan kerusi mereka bergoyang, juga mengutamakan posisi selamat dan kenikmatan jauh daripada masalah hidup. Mereka juga berbuat demikian demi memuaskan pihak yang berada di belakang Israel dan para pemimpin barat. Baik, hakikat perlu diperkatakan, penentangan dan perjuangan Palestin tidak menemui tapak yang sedia untuk dijadikan pengkalan bagi melancarkan serangan menentang Israel. Maka para pejuang Palestin hilang puncak, hilang arah. Bukan hilang arah nampak, hilang tapak. Para pejuang Palestin masa ni hilang tapak. Kat mana dia nak base dia untuk dia nak serang Israel, pot dia nak duduk ni. Dan sebelumnya dia ada Mesir, dia ada Syria, dia ada beberapa negara, Jordan dan sebagainya. Saudi daripada awal tak ada. Cuma masa episod King Faisal tu adalah King Faisal bantu di sudut senjata, kelengkapan, duit dan juga oil embargo kan. Selain daripada tu kita tak jumpa rekod Saudi melakukan perang di Yaman. Baik, sampai sekarang pun. Maka tuan-tuan, tak nampak punca. Hanya bumi Lebanon yang sedia dan sesuai. Maka dalam semua tu tak nampak apa yang sesuai ni. Adalah satu ceruk ni, Lebanon berdekatan dengan Israel juga ni kan. Untuk itu mereka telah melakukan operasi ketenteraan melawan Israel dari Lebanon. Tapi cerita Lebanon ni dia tak sesimpel ini. Dia panjang lagi sebenarnya. Lebanon 1920 Perancis masuk Lebanon. 1920-an lah, kalau bukan 23 pun 20-an. 20, saya ingat 1920. Sebab 1916 Sykes-Picot Agreement. Lepas pada tu fasa-fasa kejatuhan Uthmaniyah, dan Uthmaniyah jatuh secara rasmi 1924. 1920 Perancis telah dapat Lebanon. Dan Lebanon ini menjadi sebuah negara yang unik. Sebab Lebanon pemerintahan yang unik. Sebab Perdana Menteri dia wajib Islam, Presiden dia wajib Kristian. Masa tu Kristian ni dia ada dua kelompok, Kristian Maronite dengan Kristian Daruze ke Daruz, D-A-R-U-Z-E. Kristian pun ramai juga. Sebab kalau kita baca sejarah Islam dulu pun, Kristian dah ada dulu dah sejak zaman Alexander the Great, zaman Roma dulu ni. Kemudian bila Islam datang pada kurun ke-7, barulah Islam membawa Islam di Lebanon, tetapi pengaruh Kristian Ortodok masih ada. Dan ketika mana Kristian di Lebanon itu menerima pengaruh Islam, maka berbanding dengan Kristian di Eropah yang mengalami zaman gelap, maka Kristian di Lebanon itu kelihatan lebih maju berbanding Kristian di Barat. Sebab tu orang-orang Kristian di Lebanon masih setia dengan Kristian mereka, sebab bagi mereka wakil Kristian.
era itu. Sebab di barat masa tu dah zaman bukan zaman kehancuran, zaman kegelapan. Kita akan bincang kita dah bincang tentang golongan-golongan gasar daripada dunia barat Kristian. Puak Anglo, puak Saxon, puak Viking kan. Ada 9 puak yang datang keluar lepas tu kan, yang bawa kepada King Richard, Alliance of King Richard. Lepas tu dia pergi kepada King William. Panjanglah contoh tu tuan-tuan. Maksudnya yang lepas tu keluar pergi menjajah negara barat. Lepas tu keluar pergi menjajah Pulau Sicily. Lepas tu tengok Islam dekat Pulau Sicily, buat balik kod Islam itu pulang ke England. King William lah masa tu. King William ke? King Henry, maafkan saya. King Henry buat balik. Ya, buat common law yang mana diambil daripada kod-kod Islam. Saya dah cerita dah dulu kan, episod berapa saya tak ingat. Buat balik kod-kod Islam itu daripada Pulau Sicily itu zaman King Roger kedua tu, buat balik. Ya, kod tu dibuat zaman King Roger, tapi kod tu dibawa balik zaman King Henry lah, dibuat common law itu yang mana mengambil pengaruh orang Islam. Ya, banyaklah kaedah-kaedah usul fiqh kita ni yang diguna pakai dalam common law sebenarnya. Kullu jinayah la tanzajir illa bil qatli yuqtal. Setiap jenayah itu jika tak boleh dihapuskan melainkan dengan bunuh, punca dia maka boleh dibunuh. Itu yang bunuh orang yang tokan dadah dan sebagainya tu. Nah, banyaklah kaedah-kaedah agama. Setiap orang tu tak dikira bersalah selagi tak dibuktikan bersalah kan. Sebab sebelum tu di barat depa teruk undang-undang depa ada dual trial by combat. Trial by combat ni bermaksud bila bergaduh berebut hak kena lawan. Siapa kalah dia lah salah, siapa menang dia lah betul. Macam tu. Islam tak pakai begitu, Islam pakai hujah. Sebab tu selalulah kita tegakkan di sini tuan-tuan. Islam adalah agama hujah. Islam bukan agama sentimen, Islam bukan agama emosi, Islam bukan agama parti. Kalau ada kelompok kita yang salah, maka dia salah, kita tak boleh kata dia betul. Kalau ada kelompok kita yang bercakap satu-satu benda yang merapu, kita kena kata merapu. Kalau kita tak mau kata pun takut jadi perpecahan, kita diamkan saja, biarkan orang menegurnya. Kita tak boleh menegakkan benang yang basah. Kalau orang yang membuat salah dan kesilapan itu di pihak kita dan kita nak mempertahankan habis-habisan, saya fikir itu tak betul. Sebab kita bukan parti politik nak bertempur antara kelompok itu kelompok ini. Islam rahmatan lil alamin dan juga agama hujah. Dan kalau kita mengekalkan tradisi sentimen, mengekalkan tradisi lagu ni, saya fikir satu hari nanti kita akan ditinggalkan zaman. Sebab sekarang ni zaman orang bergerak laju, orang nak hujah, orang nak nas, orang nak dalil, orang nak pembuktian. Nah, meskipun bukan semua benda boleh bukti, betul, tapi di sudut akademik ini, di sudut pengujahan nas dan sebagainya itu perlu hujah. Tapi itulah lately ini jadi begitu dalam dunia kita, yang akhirnya orang yang bercakap tentang nas dan hujah akan dilabel dan sebagainya. Ya, saya susah hati tuan-tuan bila mengenangkan benda ni. Sebab sekarang ni bila zaman internet, orang boleh akses macam-macam ilmu masuk. Dia jadi tak tapir dah. Budaya bila semua ilmu boleh masuk, dan budaya orang yang cuba menegakkan akan dilabel, maka akhirnya saya bimbang anak-anak kita nanti akan jadi apa. Saya sebut dalam 2-3 tempat sebelum ni, kat sini saya tak sebut, tak main lama kan. Budaya yang disebut dengan ittakhadha ilahul hawa, ini disebut dalam kajian dulu lagi. Orang yang meletakkan Tuhan berdasarkan pandangan dia sendiri. Berlaku dalam zaman kurun pertengahan di Eropah dulu, dan berlaku dalam zaman sebelum kebangkitan Mu'tazilah, sebelum dia jadi sesat lah. Sebab Mu'tazilah ni sebelumnya dia bagus, dia waria Islam, dia bertempur dengan ahli falsafah. Zaman falsafah tu cuba meletakkan Tuhan dengan karakter-karakter yang dia sendiri rasa, maka dia kata Tuhan macam ni, dia rasa macam ni, Tuhan macam ni. Maka masing-masing ada gambaran Tuhan dia sendiri. Maka masing-masing mulalah berkira-kira, mulalah buat macam-macam ritual, mulalah buat macam-macam pegangan dan pemahaman yang akhirnya mengatakan Tuhan takkan kata aku salah kot, aku niat baik. Hari ini pun begitulah, kita belah anjing, kita kata tak apa, takkan salah kot, benda ni aku bukan bahawa aku sayang mendatang. Tuhan pun sayang makhluk dah. Dia langgar habis segala nas, segala hukum syarak, segala apa ni. Maka sebab tu saya kata benda ni dia akan bentuk karakter yang macam tu. Kita ada satu lompang yang kita tinggalkan tuan-tuan. Apa dia? Malah ni cengih sikit abang.
Kita dah berebut, kelompok hang, kelompok aku, dia ni bid'ah, dia ni tak betul, dia ni sesat, dia ni kelompok ni. Dia lupa nak pandang satu sisi ni. Budak-budak hadut up ni, baru nak naik ni, budak-budak TikTok, budak-budak Twitter, budak muda yang hilang puncak ni. Orang tua-tua duk gaduh larah bahasa apa ni, tak faham ni. Maka dia pemula ittakhaza ilahul hawa, mencari Tuhan dalam kerangka sendiri. Disiplin tak ada, apa tak ada. Dia mula bercakap. Tuan-tuan tengoklah di Twitter, tuan-tuan, macam mana orang Melayu kita bertengkar. Takut, tuan-tuan. Subhanallah, takut. Buat Tuhan macam member dia. Apa yang dia buat dia rasa betul. Dia kata Tuhan kata macam ni. Macam ni lah, hampa bukan Tuhan. Apa bukti Tuhan kata benda ni salah? Dua-dua lagu tu. Metafora yang berkembang. Saya fikir benda ni, tuan-tuan, masa depan masalah ni akan jadi krisis akidah yang lagi besar daripada benda yang kita tengkak sekarang ni, yang tak sudah ni, tuan-tuan. Jadi macam politik. Yang maaf sebut, tuan-tuan, paling tak ramai dia boleh kasar sikit kan. Kalau ramai kena sopan sikit. Tuan-tuan ingat tak tahun 90-an dulu, Melodi ni dia akan main jumpa artis ni hantam artis tu. Jadi wartawan ni pergi artis ni hantam artis tu. Betul tak? Zaman dulu 90-an kan, saya sekolah rendah. Law ni, maaf sebut, nampak tak benda tu macam jadi kat dunia dakwah. Ada media yang macam ni pergi kat ustaz ni akan hantam ustaz ni. Pergi kat ustaz ni akan hantam ustaz ni akan bubuh ustaz ni. Saya kenal baru ni orang kata saya, dia ni semua dia sokong. Saya, tuan-tuan, saya kena sebut ke malam ni, saya tak sokong semua. Salah, betul. Cuma saya punya pegangan, nak berhujah kena berakhlak, tu saja. Jangan maki, jangan edit muka. Hampa tak suka kat ustaz ni, hampa edit muka dia buat mata satu. Tak elok macam tu, tak kena. Kan? Lawan dengan hujah. Saya bukan kata kalau salah kita kena betulkan juga, dah. Salah tetap salah, betul tetap betul. Cuma nak berhujah, hujahlah dengan akhlak. Hujahlah dengan adab. Dalam Syiar A'lamun Nubala, Imam Zahabi karang waktu satu riwayat tentang seorang ulama, apa nama, tak ingat nama, saya tulis dia kat page saya tu. Dia cerita tentang Imam Syafi'i. Dia kata saya ni tak pernah jumpa orang yang sehebat, secerdas Imam Syafi'i. Dia kata, apa nama, dia kata saya berdebat dengan dia akan satu masalah, menghujah, tak setuju, sampai kesudah tak setuju. Akhirnya dia pun balik, saya pun balik. Lepas beberapa lama Imam Syafi'i mai jumpa saya, dia pegang tangan saya. Dia kata walaupun kita berbeza hujah dalam beberapa pandangan, tetapi kita tetap saudara. Yang tu yang kita nak memperjuangkan. Betul orang bakat marah saya, orang kata dia ni tak ada pegangan. Nampak? Sekarang ni orang nak tahu. Sebenarnya kali saya mengadu kat tuan-tuan, orang nak tahu. Sampai keluar duk tanya saya ni parti warna apa, macam-macam orang duk tanya ni. Sokong mana betul-betul, jadi gua mana orang tak tahu. Kan? Dia susah hati sungguh kita sokong mana ni. Tak tahu lah manusia. Tuan-tuan jangan terjebak kan, tuan-tuan. Biar-biar dia nak bergaduh, biar-biar. Kita cari kebenaran, akhlak kita jaga. Orang boleh masuk syurga dengan ilmu, dan orang boleh masuk neraka dengan ilmu, tuan-tuan. Tapi tak ada lagi orang beradab masuk neraka dengan adab dia. Tak ada. Adab syurga. Jaga adab, jaga akhlak. Kadang-kadang ilmu boleh menipu kita. Baik. Itu dia. Patah balik Lubnan. Masa apa boleh pergi sampai sana ni? Allahu Akbar. Apa patah balik Lubnan tahun 1920. Dia menarik pasal apa? Pasal dia penduduk dia majoriti Muslim. Tapi majoriti Muslim tu pecah dua lagi. Ada Syiah, tapi Syiah sangat minoriti. Sunnah majoriti. Betul, ada Kristian. Kristian, apa nama ni, Kristian lah, puak Kristian Ortodok, tak kisahlah Maronite ke Darus ke, tapi Kristian. Tapi Kristian yang monopoli kerajaan. Okey, dia jadi lagu mana, tuan-tuan? Dia jadi lagu mana? Dia jadi lagu ni. Bila Kristian monopoli kerajaan, dia jadi macam Syria sekarang. Syria majoriti Sunni, tapi Syria majoriti Sunni, Syiah minoriti, tapi minoriti yang kontrol kerajaan. Dia jadi perpecahan lah. Lubnan masa ni dia bom jangka. Tapi tak apa, tak terpisah. Kalau tuan-tuan rajin baca pasal Timur Tengah, Lubnan adalah satu-satunya negara zaman itu yang dia maju. Dia disebut sebagai Paris Timur Tengah. Tapi dia memang mampu sikit pasal dia ada perbincangan pemikiran tentang komunisme, Marxisme, ni bincang kat Lubnan ni. Dia ada cafeteria, kedai makan malam, ada kelab, ada dandut, ada menari, ballet, semua ada di Lubnan masa tu. Masa tu negara-negara lain sedang duduk berjihad. Lubnan ni dia pelik sikit pasal dia unik lah, cerita tadi tu. Dia ada kelab malam, dia ada gelek-gelek, semua ada. Dia ada perbincangan ilmiah pun dia ada. Begitu Beirut tu, itu Beirut itu begitu. Okey. Agama pun dia ada. Pasal tu kitab-kitab Arab banyak terbitan Lubnan, Beirut, Lubnan. Dia jadi macam campur aduk lagu tu sikit. Baik. Lepas tu tuan-tuan, masa ni
Okey, Lubnan kita biarkan dia begitu, tuan-tuan faham. Okey. Lepas 73 habis ni, dalam era 73 ni, bila saya kata tadi Palestin hilang punca, hilang tapak nak duduk, maka depa pergi di Jordan. Di Jordan. Di Jordan berlaku beberapa peristiwa menyebabkan rakyat Jordan mengusir mereka. Bukan rakyat Jordan, lebih tepat Raja Hussein. Raja Hussein dengan bantuan General Zaul Haq daripada Pakistan. Ya, depa bantai PLO habis-habis punya. Masa ni tak ada lagi apa nama ni Hamas, sampai diusir keluar daripada Jordan. Okey. Kalau kita buka sejarah, dia kata kerana orang-orang Palestin membawa perang Palestin itu ke Jordan, menyebabkan orang-orang rakyat Jordan ni tak boleh terima, maka depa usir. Okey. Dan kita baca dia mengatakan rakyat Palestin cuba cetuskan semangat perjuangan itu dalam kalangan rakyat Jordan, dan pernah berlaku 2 kali cubaan membunuh Raja Hussein. Sampai Raja Hussein tak tahan, dia buat satu pakatan dengan General Zaul Haq Pakistan ini, maka diusir PLO keluar. Tapi saya fikir benda ni sebenarnya permainan. Saya fikirlah, mungkin saya salah, okay? Mungkin permainan nak bagi permainan ni dah media barat dan sebagainya, nak bagi orang panggil apa propaganda, nak bagi Palestin hilang punca. Saya tak fikir orang Palestin dapat tumpang di Jordan terus nak buat huru-hara kat Jordan, nak buat kacau. Saya tak fikir begitu. Mungkin dia macam ISIS lah. ISIS sekarang ni kan, yang mengaku ISIS Islamic State, tapi bila orang bongkar balik, rupanya orang Amerika, orang Britain, orang Kristian menyamak kan, dapat duit, dapat ilham lagi, cuba bawa nama Islam, nak burukkan Islam. Saya fikir ini era. Sebab kalau kita baca dalam sejarah perang sivil, perang saudara di Lubnan, Jordan begitu. Dia marah kat Palestin, dia marah kat PLO. Pasal PLO buat huru-hara, orang dah bagi tempat main duduk, hampa buat kacau. Macam orang kata orang Rohingya bagi tapak main duduk Malaysia, sampai duduk Malaysia pun bergaduh dengan orang Myanmar, tikam aku habis huru-hara negara ni. Mungkin benar, mungkin tidak. Tapi saya secara peribadi, atas individu mungkin dia, tapi atas umumnya saya tak fikir begitu. Saya fikir mungkin ini permainan propaganda juga, sebab benda yang sama berulang di Lubnan. Okay. Bila Jordan halau ataupun hapuskan semua PLO keluar daripada Jordan, maka yang tinggal cuma Lubnan. Tu yang nak ambil pada Lubnan ni. Sebab tu dia kata tidak ada tempat lain melainkan Lubnan. Tidak ada di tempat lain melainkan Lubnan. Lubnan ni Kristian, masa tu dia ada parti Kristian nama Falangis. Falangis ni presiden dia nama Pierre Gemayel kan? Adik dia nama Basir Gemayel, orang Arab tapi Kristian. Baik, pi di Lubnan. Bila pi di Lubnan, saya dah catat tadi ada 3 kelompok di Lubnan, Islam Sunni, Islam Syiah, Kristian. Kristian pula terpecah 2 lagi, Maronite dengan Daruz kot, no? D-A-R-U-Z-E. Baik, baik, pecah macam tu, tak apa. Bila Islam mai, penerimaan orang tu, orang Sunni sokong, orang Islam Sunni sokong. Bahkan dalam setengah kajian mengatakan orang sekular yang tak kuat agama pun sokong, pasal bagi mereka kemanusiaan, sokong. Baik, satu. Orang Kristian dia lawan. Dia kata ni kuih merepek ni, domai puak-puak ni pasal di Jordan dah jadi kes dah. Lihat tu. Orang Syiah dia tak tahu nak letak macam mana. Tak sokong pun Islam, sokong pun mereka ni Sunni. Jadi lagu tu. Yang ni saya sonok masa malam ni pasal kita nak cerita macam mana kebangkitan satu puak ni nak main, kita nak cerita ni. Maka dia pun cuba fikir. Maka masa ni Syiah dia mula ambil pendirian untuk macam berkecuali, bukan berkecuali, dia tak berani nak kata. Sebab kalau berlaku serangan, dia akan berlaku serangan di selatan Lubnan dulu, yang dekat Israel kan. Masalah dia selatan Lubnan ni tempat orang Syiah. Maka Syiah kata kalau jadi apa-apa, kalau Israel mai turut orang Palestin sampai ke sini, kita kena dulu. Jadi lagu tu. Serabut sikit sang situ. Tak apa. Kita sambung bacaan. Baik. Maka masuk tu perang 1978. Tuan-tuan ingat sekat saya cerita tadi, duduk tegang dah 3 puak ni. Syiah, Sunni, Kristian. Baik. Perang tahun 78. Sebenarnya dalam 3 kelompok ni dah berlaku perang saudara dah, saudara kecil-kecilan. Perang saudara di Lubnan disebut sebagai Al-Harbu Ahliyah Libnaniyah,
perang saudara Lubnan 75 sampai 90 dah berlaku dah. Tapi kemuncak dia bila Israel masuk, Palestin masuk. Baik. Perang tahun 1978 tuan-tuan kita baca nah. Israel telah melakukan serangan darat bulan Mac tak silap saya. Ni 15 Mac. Laut dan udara ke atas pantai selatan Lubnan, nampak? Pantai selatan Lubnan. Objektifnya ialah menjauhkan para pejuang Palestin daripada sempadan utaranya dan membentuk zon aman di selatan Lubnan yang dijadikan zon pertempuran. Operasi ini disebut sebagai Perang 78 ini disebut sebagai Litani Operation. Operasi Litani. Pasal dia nak usir tentera Palestin sampai ke sungai Litani nama dia. Baik. Selatan Lubnan, utara Israel. Selatan Lubnan masa ni pok-pok komuniti Syiah kampung ni. Itu saya kata tadi, Syiah ni dia berbelah bagi. Dia nak sokong. Sekejap lagi kalau berlaku perang habis dia. Dia tak sokong, sekejap lagi orang kata dia tak sokong pejuang Palestin pula. Sunni Muslim Lubnan sokong. Kristian Falangis, parti Falangis lawan. Ya? Pierre Gemayel dengan adik dia Bashir Gemayel tu lawan. Ya? Baik. Maka berlaku pertempuran lah 78. Apa yang disangka, apa yang paling ditakuti oleh Syiah, berlaku serangan. Ni baik. Pertempuran berterusan selama 6 hari dan selepas itu Israel berjaya menakhluki jaluran sempadan di situ. Bertempur 6 hari dekat sempadan Lubnan, utara Israel bertempur 6 hari sampai Israel menang. Ia melantik seorang bangsa Lubnan yang bernama Sa'ad Haddad sebagai penguasanya. Sa'ad Haddad ni siapa? Dia komander disebut sebagai SLA. Apa SLA? South Lubnan Army, tentera Lubnan Selatan. Dia komander yang dilantik oleh Israel. Sa'ad Haddad ni. Ingat nama ni. Nama Islam. Tentera Lubnan, betul. Tapi Israel lantik dia selepas Israel menang. Ya. Dia komander SLA. Dalam bahasa Arab dia kata Jaish Libnaniyah Al-Janubi. Samalah tentera selatan Lubnan. Ya. Beliaulah yang mengisytiharkan penubuhan negara Lubnan merdeka. Baik. Maka tuan-tuan nampak tak jadi gunung sekarang ni di Lubnan ni? Dia jadi macam Syria sekarang, iaitu Kristian dah ada Falangis dah ada tentera dia, ada sebut sebagai LF, Lubnan Front. Lubnan Front, LF ni tentera Kristian lah. Tak pasal catat pabelah. LF ni tentera Kristian lah yang serta Bashir Gemayel tu, adik Pierre Gemayel, presiden parti Falangis. Tak apa lah tuan-tuan, nama-nama ni tak penting. Kadang-kadang saya sebut juga sebab kalau tuan-tuan setengah orang dia suka balik, dia baca balik kan. Tuan-tuan tak ingat nama tu, ni ada rakaman itu tuan ingat. Saya sebut nama tu, tuan cari balik. Ya. Kalau setengah orang dia minat baca kan, dia kena sebut nama lah, kita kena bertanggungjawab. Kita sebut lagi tekuk orang kata kita reka kan. Maka pasal dengan faktor ni tak boleh reka, pasal orang boleh cari lah. Kebetulan saya minat juga bab-bab ni, seronok lah tuan-tuan bagi tempat kat saya untuk cerita bab ni. Tu pun tinggal lagi 2 kali ya, nak habis ni. 2 kali kita jumpa. Baik. Maka LF ni disebut Lubnan Front. Okay, Bashir Gemayel ni sekutu dia siapa? Israel tentu lah. Kan? Israel sekutu dengan LF. Baik. Bertempur dengan geng Israel masuk situ nak lawan dengan siapa? Alasan Israel, kami tak mau bunuh orang Lubnan, kami nak bunuh orang Palestin yang masuk Lubnan. Yang orang Palestin pula main kacau kami. Dan alasan dia pun lagi kemah lah, kami tak bunuh orang Palestin, kami bunuh PLO. Gitu. Yasir Arafat semua ni lah. Okay, PLO masa tu ada tentera dia. Lawan dengan PLO ni, dia bergabung dengan Allah mana, Kamal Jamlat. Kamal Jamlat ni LNM, Lebanon National Movement. Macam ni saya ulang balik. Orang Islam ada wakil Lubnan dalam tu, tentera dia LNM. Macam nama rokok no. Lebanon National Movement. Lebanon National Movement ni Kamal Jamlat dia punya komander dia. Sekutu dengan PLO. Sekutu dia Yasir Arafat. Komander dia Yasir Arafat. Okey, ni satu geng. Tuan-tuan dengar lah, satu geng. Lawan dengan geng ni yang wakil Syria, wakil Lubnan dalam ni LF, iaitu Lubnan Front, iaitu komander dia Bashir Gemayel,
adik kepada Pierre Gamaliel, presiden parti Kristian, parti Falangis. Okey. Sekutu dia Israel. Israel adalah tentera Israel lah, senang abang. Okey, baik. Ada satu kelompok lagi Syiah yang dia duduk di kampung ni. Masa ni dia duduk cari punca. Tahun ni tahun bila? 78 Tentu kena dengar betul-betul ni point. Saya nak pergi dia punya climax tu kat mana. Ya, takat ni tuan-tuan faham? Baik. Sonok cara malam ni. Okey. Masa ni pok Syiah ni tak ada apa lagi. Cuma dia ada syekh dia paling besar. Masa ni nama apa? Syekh Subhi ke Subhi apa tu? Tuan-tuan carilah Syiah punya syekh. Subhi. Apa ni? Tak apa. Syiah ni masa tu dia ada syekh dia duduk Subhi Tufaili. Syekh Subhi Tufaili. Syekh besar Syiah di selatan Lebanon. Depa tak ada apa masa ni. Kecil je. Ni ada geng-geng Kristian, geng-geng Islam Sunni lawan. Baik. Tahun bila? 78, bulan 3. Okey. Berlaku pertempuran di selatan. Akhirnya apa nama ni, Yahudi menang, Israel menang. Maka mereka angkat seorang lagi, nama dia apa? Nama dia Sa'ad Haddad. Itu menubuhkan pula SLA, South Lebanon Army, tentera selatan Lebanon, yang sokong belah mereka kan. Kita apa, dalam kekalutan itu yang duk jadi mangsa ni perkampungan selatan Lebanon ni lah. Tuan-tuan, disclaimer, saya bukan Syiah. Imbalan ni geopolitik sahaja. Okey. Tuan-tuan, musim tu 78, lepas tu berlaku 79. Apa jadi kat dunia Islam? Kan? 79 apa yang paling popular berlaku? 79 kan? Kah? Kita bincang arah ni. 79 apa yang paling glamour berlaku dalam dunia Islam? Revolusi Iran. Berlaku revolusi Iran. Revolusi Iran ni siapa taja dia? Ruhullah Khomeini, Syiah. Maka di sinilah pok-pok Syiah di selatan Lebanon merasakan cantik. Kita ada Big Brother. Tu cerita dia. Maksudnya Sunni ada Big Brother dia, Palestin mai daripada luar. Dan sebenarnya ada bantuan tentera luar ni sebenarnya ni. Cuma dia pun tak tunjuk. Okey. Maksud Sunni ada. Kristian ada, Big Brother dah, Israel mai. Tentu mereka di belakang. Tipu lah, tak ada kan. Syiah tak ada tempat tampung, tiba-tiba naik Iran. Itu yang Syekh Subhi Tufaili tu, dah baca biografi dia. Dia pergi jumpa Ruhullah Khomeini. Nak bawa pengaruh tu masuk ke Lebanon. Maka dasar Syiah Lebanon, sebenarnya tuan-tuan, pendekatan Syiah di Lebanon peringkat awal ni pengajaran untuk orang Malaysia. Saya tak sokong Syiah. Tentu kita tak sokong Syiah. Syiah yang menghina sahabat Nabi semua ni, takkan kita nak sokong. Tak ada masalah kita nak berlembut dengan orang yang menghina sahabat Nabi. Nabi sebut dengan jelas, la tasubbu ashabi. Saya kadang boleh cerita bab geopolitik ni, orang kata dia ni Syiah apa? Bukan. Politik lah. Tapi bab Syiah kita tak toleransi. Melainkan Zaidiyah yang sekadar beza fiqh, yang tak mengkutuk sahabat Nabi. Itu pun saya tak tahu, kelompok kecil saja kot tinggal sekarang di belah Yaman, saya tak tahu. Ya, kalau berbeza begitu tak apa. Kalau buka dalam Mizanul I'tidal Imam Zahabi dalam muka surat awal lagi, dia sebut, dia kata Syiah kalau tasyayyuh dia condong Syiah. Kalau Syiah ula, dia kata Syiah generasi awal tak ada masalah, dia kata. Cuma memilih Ali berbanding sahabat lain. Tetapi Syiah fi zamanina ghulu, dia kata. Syiah pada zaman kami ghulu, mula mengkafirkan sahabat Nabi. Itu zaman Imam Zahabi, kurun ke-8 Hijrah. Imam Zahabi ke-7 Hijrah. Bukan, kurun ke-8 lah. 7, 8 je Imam Zahabi, Ibn Katsir dan sebagainya. Kurun ke-7. Imam Nawawi, Imam Zahabi, Ibn Katsir kemudian, Masyuti lagi kemudian. Baik. Maka zaman tu dah hulu dah. Zaman sekarang tentu lagi lah. Baik. Tetapi saya nak cerita sekarang ni geopolitik ni. Maka pendekatan Syiah di Lebanon, kan saya sebut tadi, mereka minoriti masa ni. Apa mereka buat? Mereka buat NGO, mereka buat pertubuhan amal, mereka bantu anak yatim, mereka bantu gelandangan, mereka bantu disebut sebagai armalah wa aitam, janda-janda dan anak-anak yatim. Itu Syiah buat ketika dia minoriti. Malaysia ambil pengajaran ini. Dia minoriti, dia kecil, takkan dia nak buat gila. Dia akan jadi baik. Tetapi bila Iran dah angkat kepala, Syekh Subhi Tufaili pergi jumpa dengan Ruhullah Khomeini, bincang macam mana nak bawa revolusi itu ke seluruh dunia Islam. Tuan-tuan, saya ulang lah, revolusi Iran sebenarnya nak dieksport ke seluruh dunia Islam sebenarnya. Dan revolusi Syiah sebenarnya ni.
Tapi tak berjaya lah, kuasa Allah tak berjaya. Dia tersekat setakat Syria, Lebanon dan sebagainya. Kita Alhamdulillah Sunni. Tak apa. Maka ditubuhkanlah baru tubuh Hizbullah tu. Hizbullah ni literal terjemah dari tentera Allah lah, parti Allah. Hizib ni parti Allah. Tu juga susah tuan. Janganlah buat mana-mana pertubuhan menggunakan nama agama. Silap kita, orang akan menundingkan kepada agama kita. Boleh kita buat agama tu dengan nama imej yang lain tentang kebersihan, kan? Sebab tu setengah pondok-pondok ni dia buat nama tentang nama pondok dia tu macam kebersihan, kan? Macam itu bagi nampak Islam juga, kan? Tak apalah, kita tak ada masalah lah, sebenarnya tak ada masalah pun. Cuma pandangan saya berbeza sikit. Baik. Kalau kita buat nama-nama yang sedap pun kadang-kadang dia jadi doa juga, kan? Muttaqin, orang yang berdoa, orang yang bertakwa, boleh juga, kan? Tak apalah, biarlah tu. Tak ada apa, kecil ya. Baik. Maka Hizbullah pun ada. Maka tuan-tuan, masa ini pandangan saya buat disclaimer, saya mungkin boleh salah sebab ini pandangan. Yang saya baca tadi ni fakta. Yang saya lontarkan sekarang ni pandangan dan saya mungkin salah. Saya boleh jadi salah. Ini sekadar pandangan. Tuan-tuan juga ada buku di tangan tuan-tuan. Tuan-tuan juga boleh fikir pandangan tuan-tuan. Ustaz, saya beza dengan Ustaz Bak ni. Tak ada masalah. Pandangan saya, Hizbullah masa ni dia kena ada sesuatu untuk iklan diri dia. Bagi saya, we need to do something to make us known. Kena buat sesuatu untuk kita dikenali. Bukan kita saja, Syiah lah. Sebab sekarang ni musim nak tuan-tuan, Syiah masuk Malaysia dengan mewahnya pasca 79. Maaf sebut tuan-tuan, ahli politik Malaysia. Sebenarnya yang ni saya kaji sampai dalam tau tuan. Tapi saya tak mahu sebut nama. Ada yang disebut namanya, ada yang tak disebut namanya. Pelambak tuan. Yang terpengaruh. Cuma dia terpengaruh dengan revolusi. Tapi sedap tak sedap daripada heret masuk lah. Sebab masa saya di UAE dulu, kita ada grup khas yang kaji bab Syiah ni. Cuma Alhamdulillah kami tak label orang lah. Tengok betul-betul bincang, jumpa dengan maksud Dr. Mazli semua kan, duduk tengok. Memang ada tuan. Bukan kata belah ni saja, belah ni pun ada sebenarnya. Ada. Jangan kita tak ada. Tapi tak mau sebut lah. Tapi tak salahkan mereka. Mungkin masa satu mereka terpengaruh dengan revolusi. Saya sebut je lah. Tak mau sebut. Sebut lah. Pah Pumpi masa tu 29. Yang lawan Syiah masa ni Arkam. Bukan saya kata Arkam tu yang saya kata Arkam lawan Syiah. Pasal 79 ni. Tak boleh semua. Biasa orang politik tu kan. Mana yang popular dia kampi. Tak salah Pah lah. Zaman tu mungkin kalau kita hidup zaman tu kita kampi. Saya jumpa dengan lecturer yang hidup zaman tu. Tuan-tuan hidup zaman tu. Tuan-tuan tahu. Dulu dia kata budak-budak universiti ni buka loker. Sekarang zaman kami buka loker ke mak siapa? Allah almarhum Tok Guru ni Aziz. Buat stiker kat kepak motor Tok Guru Haji Hadi kan. Zaman dulu buka loker ni anak-anak muda akan lekat ke mak komen ni. Sebab semangat tu. Kadang mereka tak tahu Syiah apa semua pun. Cuma mereka semangat perjuangan tu kan. Macam tu lah saya fikir. Ada yang Syiah betul, ada yang macam tu. Baik. Tak apa, maka Hizbullah kata Iran bagi tahu kat Hizbullah kena tukar dasar. Dasar berlembut, bukan masanya lagi. Sekarang dasar kerah, dasar ketenteraan, dasar militeri. Dan kita nak ambil hati orang Islam dunia, nak beritahu kita betul. Kita kena lawan dengan Israel. Oh, itu Hizbullah lawan Israel, kau mana? Habis tu sekarang Hizbullah ni muhung ke betul Ustaz? Saya tak berani kata. Nak kata muhung kok betul, nak kata betul kok muhung. Tapi dia berlawan lah Hasan Nasrullah dan sebagainya tu. Saya tuan-tuan faham lah. Saya kalau saya tak tahu sungguh, saya kata saya tak tahu. Saya takut saya jadi fitnah. Okay? Ada orang kata berlakon, ada orang kata betul. Tapi kita nampak lah tengkak aku. Tapi memang perang berlaku 2006 dan sebagainya kan. Tak apa. Maka mereka perlukan sesuatu untuk menarik hati orang Islam. Maka Hizbullah ni naik. Dan yalah seperti mana berlaku itulah, bertempuran dengan Israel. Tapi sebenarnya itu dah langkau dah tu. Kalau kita patah balik perenggan tadi ni, dia kata tu Majlis Keselamatan PBB berkumpul dan mengeluarkan resolusi 425. Biasanya 425, 426 dua tu. Yang menyeru Israel untuk mengundurkan angkatan tenteranya daripada kawasan tersebut. Tetapi Israel tak melaksanakan resolusi tersebut. Resolusi 425. Angkatan tentera pengaman, dia panggil UNIFIL. UNIFIL ni tentera pengaman PBB lah. Seolah Malaysia pun terlibat. Kan? Di Lebanon kan?
Kan ada kan? Ada. Asal ada. Malaysia pun terlibat pilu benar. Malaysia rajin kan? Mesti mengamal PBB. Arwah abang sepupu saya di Bosnia. Tuan-tuan, ni di belakang lemang apa yang top tekan batu? Pak Teh. Pak Teh. Belakang lemang Pak Teh di surau. Saya ceramah surau tu. Abang tu seorang, dia hero Black Hawk Down tu. Dia duduk lagi. Saya bicara ceramah, dia pun cerita, Ustaz, kenal dah mana kenal? Cerita lah. Dia antara salah seorang yang pergi Black Hawk Down, dia yang hero pergi keluar. Duduk lagu tu lah. Tak ada apa kan. Saya tengok abang dapat elang apa. Tak ada apa. Bagi pingat tu ya. Habis tak ada apa kan. Banyak tuan-tuan, hero yang tak didendang ni ramai. Ramai. Dalam pentas politik, dalam pentas kuliah pun. Sebenarnya tuan-tuan, orang yang ilmu banyak ramai kat Malaysia ni. Saya wallahi saya bang tuan-tuan, saya tak banyak mana ilmu. Ni nak dibandingkan dengan setengah ustaz-ustaz yang saya kenal, yang kamera tak spot dia, yang orang tak kenal dia, yang media tak highlight dia, lagi pandai. Ramai. Kadang-kadang bila kita nak cakap depa dah, kita jadi malu. Satu. Yang kedua, ustaz-ustaz yang berakhlak ni tuan-tuan, sebenarnya ramai. Tapi yang maaf sebutlah yang nampak boleh tahan ni, banyak di-spot oleh media, menyebabkan masyarakat mula rasa macam ustaz pun merapu, ustaz pun boleh. Sebenarnya ustaz yang baik, tetapi dah jumpa ramai kan duk main ceramah surau-surau ni kadang-kadang kan. Kita tengok baik sungguh lah. Ni betul-betul ustaz. Saya tak mengaku ustaz, pasal saya tahu saya lah. Tapi bila kita jumpa dengan ustaz-ustaz yang betul, dia memang betul-betul bawa perwatakan ustaz. Baik tuan-tuan. Ni saya nak beritahu kat video ni. Baik, carilah. Ada ramai. Yang loklang, yang merapu, yang mencaruk, yang gaduh, yang begini sikit. Tapi media yang tunjuk, jadi nampak ramai. Sebenarnya ustaz-ustaz yang betul-betul ustaz ni, yang dia memang warak, dia memang puasa sunat, dia memang sedekah, dia memang tak cakap banyak, dia memang diam, ramai tuan-tuan. Ramai. Kita jumpa dengan golongan ni kadang-kadang kita segan. Saya memang hormat sungguh golongan ni. Kemalu buat mereka kadang-kadang. Mereka orang tak kenal. Dan Allah lindungi mereka daripada fitnah kemasyhuran. Saya fikir begitu. Wahab bin Munabbih mengatakan, cukuplah bercakap banyak itu, bencananya adalah populariti, masyhur. Cakap banyak ni popular tu bencana dia kata. Dan cukuplah berdiam diri, akibatnya itu keselamatan. Betul? Keselamatan dan kesan berdiam diri. Cuma ada masa-masanya lah. Yang saya nak publish tu dengan azan tadi kan. Apa nama ni, resolusi tu, Lepas ni kita akan pergi perang 1982. 9 dah. 852. Apa nama ni? Jadi setakat 78 tu, perang yang kita duk bincang 78 ni tuan-tuan, ada dua ingat Perang apa nama ni? Perang saudara Lubnan, Harbu Ahliyah Libnaniyah, perang saudara Lubnan, dan juga perang ni lah, perang 78 disebut sebagai Litani Operation. Israel punya kod lah tu, operasi Litani. Ada sungai Litani, dia pernah usir orang Palestin sampai ke sungai Litani. Itu contoh dia. Whole figure sebagai kesimpulan, Lubnan, di selatan Lubnan itu, dan di utara Israel, pertempuran berlaku di situ. Nanti dia akan meleret sampai ke Beirut. Tak apalah yang tu. Cuma saya nak beritahu, zaman ini berlaku di situ, di Lubnan. Dan bila mana penduduk Syiah di selatan Lubnan terima kesan, maka dia dapat nafas baru bila revolusi Iran naik. Lepas pada tu tuan-tuan, ni sebagai teaser je lah untuk bulan-bulan depan ni. Pengaruh Hizbullah makin kuat. Hizbullah mula-mula tertubuh tahun 82. Ingat saya, 82. 92 baru dia masuk politik secara rasmi. Lepas tu dia conquer Lubnan. Sebab pengaruh dia tu, dia pakai sentimen populis. Dia lawan Israel, apa semua ni. Maka memang laku tuan-tuan. Pemimpin kita bila dia tersepit, dia akan pakai lah maflah Palestin tu. Belah mana pun saya rasa kira sama. Pasal laku dijual. DAP akan banyak sebut pasal Palestin dalam pasal nak. Tak tahulah ikhlas Allah Ta'ala alam, tapi dia akan cakap pasal Palestin. Kalau dia bercakap dia depan geng dia, saya tak tahu lah. Mungkin berbeza, mungkin dia tak tahu. Tapi saya nak beritahu, poin saya adalah laku benda tu. Yang tu ya. Baik. Maka nanti dia berlaku, nanti bila mana Hizbullah dah mula boleh angkat kepala, ada satu lagi negara yang terima pengaruh revolusi. Apa? Syria.
Syria masa tu, Hafiz Assad. Dan apa nama ni, dia berlaku konflik, Syria masuk dalam Lebanon masa tu, perang lagi besar. Okey. Lepas tu bila dia lantik seorang menteri, Perdana Menteri masa tu apa, tapi ni cerita kemudian ni, Rafiq Hariri kan 2005 dia kena bunuh kan. Tapi ni kemudian lah. Tapi masa tu berlaku krisis bila Rafiq Hariri ni merasakan Syria duk tentukan semua dasar Lebanon ni. Berlaku persengketaan pula. Syria masuk untuk tentukan dasar-dasar semua ni. Dan sampai sekarang lah Syria, Lebanon, Iran ni depa satu angkatan lah. Nah, satu angkatan. Sampai sekarang kita nampak blok mereka begitu. Dan yang menyokong mereka Rusia lah, daripada barat ni kan, Rusia, China, Korea Utara ni, dia satu blok. Seperti kita mengatakan perang akhir zaman ini dia antara perang proksi, ya, dan juga perang blok lah. Ya, kita boleh nampak dah blok tu. Ini blok. Kalau sembang dengan orang bukan Islam, academician dia akan kata ini perang sosialis lawan kapitalis, dia akan kata begitu. Kita kata ini blok Iran lawan blok Saudi. Terpulanglah pada masing-masing punya kacamata kan. Tapi kok mana pun umumnya dia perang ni dia pertempuran hak dengan batil. Baik. Apa nama ni? Kita akan sambung bulan depan lah nah. Kita akan pergi kepada gambaran asasnya perang 78 tu jadi apa. Kemudian saya nak pergi terus pun masa tak cukup, dan kita akan dia akan sampai tu pertempuran Hizbullah dengan Jamaah Islam tu. Jamaah Islam menarik ni. Tu bulan depan lah nah. Jadi saya bagi gambaran begitu. Syria masuk, masa tu Hafiz Assad, masa tu Iran pun melancarkan revolusi lagi apa semua tu. Kita akan cerita tu lagi lah bulan depan insya-Allah. Sebagai pengajaran untuk kita yang duduk di Malaysia ni, begitulah. Bila mana orang Palestin peringkat awal masuk Lebanon, orang Islam Lebanon merasakan cantik. Sebab apa? Sebab Islam sekarang kurang, Kristian ramai, Islam ramai lagi. Tapi bila Kristian makin beranak, maka risau. Saya nak tutup dengan yang ni lah. Saya sembang dengan beberapa orang tua, ayah bapak menakal. Begitulah bila Pik Nuri saya suka bersembang, buka bab ni. Saya suka cakap bab politik ni, politik luar Saya tanya 2-3 orang pakcik lah makan Nuri, saya sembang. Mereka buka cerita pasal Turki, pasal semua kan, pasal kedai Aceh, pasal orang Rohingya buat kebun, pasal orang Pakistan niaga. Tuan-tuan pun tahu keliling kita ada kedai runcit Aceh, ada orang Pakistan, ada orang Rohingya. Tuan-tuan pun tahu. Kita tak salah nak cerita kan. Okay. Saya saja tanya pakcik ni, saya kata, pakcik rasa macam mana? Setuju tak mereka masuk Umay? Saja saya nak tahu pandangan kan. Tuan-tuan rasa macam mana? Tuan-tuan rasa macam mana? Setuju tak mereka masuk Umay? 2-3 orang pakcik lah. Seorang ni dia pakai lebay, dia kata aku setuju. Saya kata sebab saya tak kata siapa salah ni. Saya saja nak tahu. Masa dia kata bagi orang Islam ramai sikit. Dia kata bagi orang Islam ramai sikit. Dan dia kata puak-puak ni kaki menyiga, dia kata. Itu puak-puak Bangla ni depa je boleh lawan dengan Cina, dia kata betul. Pasal pakcik ni dia duduk KL. Dia duduk KL. Dia kata di Kuala Lumpur tu, tengah-tengah kedai Cina, depa boleh buka kedai depa. Dia kata. Lepas tu dia kata dia boleh orang kata, istilah orang muda kata apa, buang harga. Boleh buang harga sampai Cina pun tak berani dengan dia pun. Betul pakcik ni cerita. Saya tak mau sebut nama betul kau tuan-tuan tahu. Orang kok ni kawan-kawan tuan-tuan kawan. Kita tak kata kat dia ni, kita nak beritahu ini dialog saya sembang. Betul dia kata di Chinatown tu, tempat Chinatown ni, maaf saya. Petaling Street, tempat Cina saja ni, orang Bangla masuk, dia boleh buat surau dia. Dia buat dengan kotak telur tu, buat untuk abang nak sembahyang jemaah kan. Kami pi pula 2-3 hari lepas tu, dia makin besar. Dia tertangkap sampai zaman Nabi dia tu. Dia buat dengan kotak telur kan. Dia tertangkap nak ambil jemaah, dia sebesar Petaling Street tu, surau tak ada dia tu. Dia apa buat? Saksi bila nampak telok sikit Cina depa di BKL main runtuh. Dia buat pula. Depa buat situ lah. Akhirnya di BKL pun main sembahyang situ dia kata. Depa buat buruh dah, buruh Plywood, buruh pun jadi. Nak pertahankan juga agama. Jadi hati keras ni. Saya bukan sokong kata depa ni bagus tak bagus, itu atas individu lah. Satu lagi jadi kelompok pemikiran pakcik A ni dia menyokong selagu Lebanon ni lah. Bagi dia bila Palestin masuk ramai orang Islam, Kristian habis lah. Baik. Kelompok pakcik satu lagi ni, pakcik biasa pula ni, tapi tak bergaduh pun malam tu. Dia tak setuju. Kata puak-puak ni mengarut dah dia kata. Isu habis orang-orang kita. Dia gitu pula. Saya tak kata siapa betul siapa salah lah. Tuan-tuan ada jawapan tuan-tuan saya tahu lah. Habis orang kita habis.
Jadi terpulang lah. Kita nak fikir mana-mana. Adakah kita nak jadi orang yang, tak tahulah, kalau dalam konteks sudut pandang Islam, betul, orang Islam makin ramai. Tapi mereka tak ada kuasa undi, tak boleh buat apa jugalah. Tapi tak tahulah, tak tahu. Saya takut nak cakap. Masing-masing lah. Saya masih muda untuk memberikan pandangan ini. Saya tak cukup makan garam banyak lagi. Mungkin saya kena merantau banyak lagi tengok. Pasal yalah, kemungkaran pun banyak juga. Tetok lah macam-macam bergaduh. Kawan saya kontraktor site dekat Penang, dia kata depa ni kalau tak apa ditikam terus ya, tak kira lah, mati orang ni. Kawan saya kena handle lah pasal dia kontraktor site, dia engineer site. Itu dia pun dahsyat. Di Islam lah tu. Takut budaya tu masuk main pula. Tapi budaya sembahyang jemaah budaya tu pun bagus pula kan. Tapi yang kelompok ultra Malay ni dia kata gitu pula, habis lah tanah kita apa-apa. Tapi kadang-kadang kita yang pergi jual sebagainya kan. Saya mungkin kalau sudut pada jual kat bukan Islam, baik jual kat Islam. Tapi baik jual kat orang Melayu yang Islam, tak tahulah. Pokoknya kesimpulannya kita kena kuat lah yang tu ya. Kalau kita kuat, bangsa apa pun kita kuat lah. Tapi kalau kita masih lemah, kita masih lagi duk, perbincangan kita ni tak habis-habis duk apa Iqbal lah, Datuk Ku Putih lah, Ali Syukri lah, apa dia ni artis ni bercerai lah, dia bergaduh lah, ustaz ni tak betul, ustaz ni salah, pemimpin ni lompat-lompat, maka kita akan ditinggalkan ya. Mereka sibuk mengejar perjuangan hidup, kita masih lagi ditipu oleh pemimpin ya. Allah Ta'ala alam. Kita sambung bulan depan insya-Allah nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razaqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa lahmal malakatil muqarrabin wa hdina fi datil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.